Bagaimana mencari tujuan yang jelas? Walaupun dalam keadaan kekacauan, bayangkan sebuah kapal yang hanyut di tengah ribut. Ombaknya adalah raksasa, angin memotong seperti mata pisau, dan langit dipenuhi awan hitam yang tebal. Nampaknya mustahil untuk mencari arah. Namun, walaupun dalam kekacauan mutlak ini, ada sesuatu yang membuat kapal itu terapung. Bukan kekuatan ombak atau kemarahan angin, tetapi ketabahan diam dari orang yang mengendalikan kemudi. Adegan ini, metafora ini, adalah kehidupan manusia dalam bentuknya yang paling mentah. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Hilang, dikelilingi oleh ketidakpastian, dengan keraguan bergema di telinga seperti guru dari jauh. Jika ya, Anda tidak sendirian. Kekacauan adalah tak terelakkan, tetapi tujuan ia tidak tergoyahkan bagi mereka yang tahu di mana harus mencarinya. Ada satu kisah yang jarang diceritakan tentang Tiradentes, martir Brazil yang namanya bergema di halaman sejarah. Dia dilahirkan pada masa penindasan ketika Brazil adalah koloni yang dieksploitasi sehingga nafas terakhir. Elit Portugis menyedut kekayaan tanah itu, sementara orang miskin hidup di bawah beban cukai yang tidak tertahankan. Tiradentes boleh saja menerima nasibnya seperti banyak orang lain. Tetapi dia memilih sesuatu yang lain, bukan gelaran pahlawan yang menggerakkannya, juga bukan janji kemuliaan. Ia adalah sesuatu yang lebih mendalam, keinginan yang tidak tergoyahkan untuk membina masa depan yang lebih baik. Walaupun masa depan itu mungkin tidak pernah dapat disaksikannya. Dia memimpin gerakan Inconfidencia Mineira yang bertujuan membebaskan Brazil dari penjajahan. Ketika ditangkap dan dihukum mati, kata-kata terakhirnya bukanlah penyesalan, tetapi keyakinan. Dia menemui tujuannya dalam kekacauan, dan jika Tiradentes dapat melakukan ini di zaman yang begitu kelam, mengapa Anda tidak bisa? Tujuan tidak jatuh dari langit seperti hujan tiba-tiba. Ia bukan hadiah yang dibungkus kertas emas, diserahkan oleh tangan-tangan gaib. Ia ditempa dalam api kesulitan, dibentuk oleh usaha sadar, oleh keberanian menghadapi yang tidak diketahui. Napoleon Hill, salah satu pemikir besar tentang minda manusia, pernah berkata bahwa setiap kesulitan membawa serta benih manfaat yang setara. Dia betul, tetapi mungkin dia tidak menjelaskan betapa sukar untuk mengenali benih itu. Bagi ramai orang, kekacauan nampaknya hanya kekacauan, satu halangan tanpa bentuk atau makna. Namun bagi mereka yang melihat melebihi permukaan, kekacauan adalah ladang subur, siap untuk dibudidayakan. Frida Kahlo tahu akan hal ini. Dia sangat memahami maksud mengubah kesakitan menjadi seni. Kekacauan menjadi kejelasan. Selepas satu kemalangan tram yang mengerikan pada usia 18 tahun, Frida menghabiskan sebahagian besar hidupnya terbaring di katil, menanggung kesakitan yang luar biasa. Alih-alih menyerah kepada kegelapan, dia mengambil kuas dan mula melukis. Setiap sapuan pada kanvasnya adalah pertempuran melawan keputusasaan. Setiap warna adalah kemenangan atas melankolia. Karyanya bukan sekadar potret diri. Ia adalah naratif visual dari perjalanannya sendiri, sebuah catatan perjuangan dan ketahanan. Frida tidak menemui tujuannya walaupun dalam kekacauan, dia menemukannya di dalamnya. Dia belajar menari dalam ribut, seperti yang kita semua boleh pelajari. Hari ini, lukisannya dipamerkan di museum di seluruh dunia, memberi inspirasi kepada jutaan orang dengan keupayaannya mengubah penderitaan menjadi keindahan dan makna. Hidupnya mengajar kita bahawa tujuan tidak perlu dramatik atau megah untuk memberikan impak. Kadang-kadang, ia terletak pada kemampuan kita untuk terus berkarya, walaupun segalanya nampaknya hilang. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita mulai mengubah kekacauan menjadi tujuan? Jawapannya bermula dengan satu soalan mudah, namun memiliki kuasa besar. Mengapa? Mengapa Anda bangun dari katil setiap pagi? Mengapa Anda terus cuba, walaupun dunia nampaknya berkonspirasi menentang Anda? Mengapa inilah kompas dalaman yang akan membimbing langkah Anda, walaupun segala-galanya di sekeliling Anda diselimuti kabut? Martin Luther King Jr. mempunyai mengapanya. Dia tahu bahawa dia tidak sedang berjuang hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk jutaan orang yang mendambakan kesetaraan dan keadilan. Frasanya yang terkenal, "Saya bermimpi,
Bukan hanya ucapan, ia adalah pernyataan tujuan. Dia bermimpi tentang dunia di mana anak-anaknya tidak dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari isi hati mereka. Dia tahu dengan tepat mengapa dia berada di sana, dan keyakinan itulah yang membuatnya tidak terkalahkan. Tetapi apa yang ramai orang tidak tahu ialah, sebelum menjadi ikon global yang kita kenali, Martin menghadapi ancaman berterusan, baik fizikal maupun emosi. Dia menghadapi penjara, serangan pribadi, dan saat-saat putus asa. Namun dia tidak pernah membiarkan pukulan-pukulan itu menggoyahkan keyakinannya. Dia tahu bahawa tujuan bukan garis lurus, tetapi perjalanan penuh naik turun. Keteguhan hatinya mengingatkan kita bahawa tujuan sebenar tidak diukur dari kejayaan segera, tetapi dari konsistensi usaha kita. Rousseau, ahli falsafah pencerahan, sering berkata bahawa manusia dilahirkan bebas, tetapi dirantai oleh konvensyen sosial. Mungkin itulah sebabnya begitu ramai daripada kita ragu untuk mencari tujuan sebenar kita. Kita terkondisi untuk mengikuti peraturan, menerima rutin yang mencekik jiwa kita, hidup dalam kehidupan yang sudah jadi. Tetapi bayangkan Valentina Tereshkova, wanita pertama yang melakukan perjalanan ke angkasa. Sebelum menjadi kosmonot, dia adalah seorang penenun. Penenun yang bermimpi, haus akan sesuatu yang lebih besar. Ketika peluang muncul untuk berlatih dalam program angkasa Soviet, dia menggenggamnya dengan sekuat tenaga. Ramai yang meragukannya. Mereka berkata dia tidak mempunyai pendidikan akademik yang cukup, bahawa dia terlalu muda, terlalu tidak berpengalaman. Tetapi Valentina tahu satu perkara. Dia ingin menyentuh bintang-bintang. Dan dia melakukannya kerana dia tidak pernah memalingkan mata dari tujuannya. Hari ini, misinya diingati sebagai tonggak dalam sejarah penerokaan angkasa, memberi inspirasi kepada generasi wanita untuk percaya pada impian mereka sendiri. Valentina tidak hanya melampaui harapan orang lain, dia menunjukkan bahawa batas antara yang mungkin dan yang mustahil seringkali ditentukan oleh keberanian kita untuk terus maju. Kisahnya mengajarkan kita bahawa tujuan tidak dibatasi oleh keadaan, ia diperluas oleh ketabahan kita. Dan sekarang kita sampai pada lapisan seterusnya dalam perjalanan ini, ketahanan. Menemui tujuan tidak bermakna jalan akan mudah, jauh dari itu. Apolinario Mabini, negarawan besar Filipina, menghadapi kelumpuhan dan pengasingan semasa berjuang demi negara yang bebas. Dia adalah seorang lelaki dengan idea-idea cemerlang, tetapi juga rapuh secara fizikal. Namun fikirannya adalah mercusuar yang membimbing rakyatnya melalui kegelapan penjajahan. Malala Yousafzai, aktivis muda Pakistan, ditembak di kepala kerana mempertahankan hak pendidikan wanita. Dia tidak hanya bertahan hidup, tetapi muncul lebih kuat menjadi suara global untuk perubahan. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, penguasa Dubai, terpaksa sepenuhnya mereinventarisasi kotanya untuk menjadikannya pusat inovasi global. Mereka semua menghadapi rintangan monumental, tetapi tidak seorang pun dari mereka menyerah. Mereka tahu bahawa tujuan tidak diberikan. Ia direbut hari demi hari, keputusan demi keputusan. Sheikh Mohammed misalnya, mengubah Dubai dari sebuah kampung kecil di padang pasir menjadi salah satu metropolis paling maju di dunia. Dia melihat potensi di tempat yang tidak dapat dilihat orang lain dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkannya. Hari ini Dubai adalah sinonim dengan visi futuristik dan kemajuan. Contohnya mengingatkan kita bahawa tujuan bukan hanya tentang pencapaian besar, tetapi tentang mencipta impak yang kekal. Pernahkah anda mendengar tentang Sophie Scholl? Dia adalah seorang pelajar muda Jerman semasa Perang Dunia II. Dia boleh sahaja tinggal diam, seperti ramai orang lain, dan berharap mimpi buruk Nazi berakhir. Tetapi Sophie memilih jalan lain. Dia menubuhkan kumpulan Rosa Putih, menyebarkan risalah yang mendedahkan kekejaman rejim tersebut. Dia ditangkap, diadili dan dihukum mati pada usia 21 tahun. Sebelum meninggal, dia berkata, "Mungkin suatu hari akan ada mahkamah yang mengiktiraf bahawa kami adalah manusia." Sophie tahu bahawa tujuannya melampaui hidupnya sendiri. Dia sedang menanam benih untuk masa depan yang tidak akan pernah dilihatnya. Pengorbanannya hari ini dirayakan sebagai simbol keberanian moral di seluruh dunia.
Sophie bukanlah tokoh awam, juga bukan seseorang dengan pengaruh politik besar. Dia adalah seorang gadis muda biasa, tetapi keyakinannya luar biasa. Dia membuktikan bahawa tujuan tidak bergantung pada status atau sumber, tetapi pada keberanian dan prinsip. Kisahnya mengajar kita bahawa walaupun dalam situasi yang kelihatan tanpa jalan keluar, kita boleh menemui cara untuk bertindak dengan integriti dan tujuan. Sekarang fikirkan tentang Nabi Muhammad. Beliau tidak bermula sebagai pemimpin agama, tetapi sebagai pedagang yang jujur dan dihormati di komunitinya. Hidupnya ditandai dengan nilai-nilai kukuh seperti keadilan dan kasih sayang, walaupun sebelum wahyu ilahi. Ketika pada usia 40 tahun beliau menerima pesan surgawi di Gua Hira, beliau tidak memperlakukannya sebagai hak istimewa pribadi, tetapi sebagai tanggungjawab universal. Muhammad mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan pesan kesetaraan, belas, kasihan, dan persatuan menghadapi penganiayaan, pengasingan, dan peperangan. Beliau dicemuh diusir dari kampung halamannya, Mekah, dan dipaksa mencari perlindungan di Medina. Di sana, beliau tidak hanya membina komuniti baru, tetapi juga menetapkan asas masyarakat berdasarkan keadilan sosial dan koeksistensi damai. Kepimpinannya bukan bersifat otoritarian, tetapi penuh kasih sayang. Beliau mendengar, berdialog, dan memberi inspirasi. Muhammad mengajar kita bahawa tujuan sebenar melampaui ego dan terhubung dengan kebaikan yang lebih besar bagi umat manusia. Beliau menunjukkan bahawa tujuan bukanlah sesuatu yang kita konsumsi. Ia adalah sesuatu yang kita kongsi, sesuatu yang memperkuat impak positif yang boleh kita timbulkan di dunia. Pesannya telah menembusi abad dan benua, menyentuh bilion kehidupan, dan membuktikan bahawa tujuan adalah kekal apabila didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Dan kemudian kembali kepada Kim Dae-jung, bekas Presiden Korea Selatan yang menghadapi kediktatoran, penyiksaan, dan penjara dalam pencarian demokrasinya. Dia boleh saja memilih jalan yang lebih selamat, mengelakkan konfrontasi, dan menjamin keselamatan pribadinya. Tetapi dia tidak melakukannya. Kim mengabdikan hidupnya untuk melawan rejim otoritarian, mempertahankan hak asasi manusia, dan mempromosikan rekonsiliasi dengan Korea Utara. Dia diculik, dipenjarakan, dan dijatuhi hukuman mati, tetapi tetap teguh pada misinya. Ketika akhirnya berkuasa, dia menerapkan dasar-dasar keamanan dan kerjasama yang mengubah geopolitik wilayah tersebut. Kim mengajar kita bahawa tujuan bukan hanya tentang bertahan hidup dalam kekacauan, tetapi tentang mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Dia menunjukkan bahawa walaupun di hadapan kesulitan yang kelihatan tidak teratasi, belas kasihan dan ketabahan boleh mengubah arah sejarah. Dan kemudian kembali kepada Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Dia dilahirkan pada masa negaranya berada di bawah dominasi kolonial Belanda. Sejak muda, Soekarno bermimpi tentang kemerdekaan rakyatnya. Dia menggunakan kefasihannya dan karismanya untuk memobilisasi massa, menginspirasi mereka untuk percaya bahawa kebebasan itu mungkin. Dia dipenjarakan, diasingkan, dan dimarginalkan, tetapi tidak pernah meninggalkan visinya. Ketika Indonesia akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, Soekarno memimpin pembinaan negara baru menghadapi cabaran dalaman dan luaran. Dia mengajar kita bahawa tujuan bukan hanya idea abstrak. Ia adalah nyala api yang menyala di dalam diri kita, mendorong kita untuk berjuang demi sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Soekarno membuktikan bahawa tujuan sebenar tidaklah egois, ia kolektif, terhubung dengan kesejahteraan seluruh bangsa. Dan kita tidak boleh melupakan Musa, yang kisahnya melampaui agama dan budaya. Dia dilahirkan pada masa penindasan ekstrim, ketika bangsa Ibrani diperhamba di Mesir. Dibesarkan di istana Fir'aun, Musa boleh saja memilih hidup dalam kemewahan, tetapi dia memilih untuk mengenal pasti dirinya dengan kaumnya. Ketika dia membunuh seorang Mesir yang menyiksa seorang hamba Ibrani, dia melarikan diri ke padang gurun, di mana dia hidup sebagai gembala selama beberapa dekad. Di sanalah, di tengah isolasi, dia menerima misi ilahi, membebaskan kaumnya dari perhambaan. Musa menghadapi Fir'aun, menyeberangi gurun dan memimpin ribuan orang menuju tanah perjanjian.
Dia mengajar kita bahawa tujuan bukan hanya tentang memimpin, ia tentang berkhidmat, membimbing dan melindungi. Musa menunjukkan bahawa tujuan sebenar tidak ditemui dalam kemuliaan peribadi, tetapi dalam penyerahan total kepada misi yang lebih besar yang telah dipercayakan kepada kita. Dan kemudian, fikirkan tentang Naguib Mahfouz, penulis Mesir yang memenangi Hadiah Nobel Sastera pada tahun 1948. Mahfouz menulis tentang kehidupan seharian orang biasa, meneroka tema universal seperti cinta, kematian, iman, dan konflik antara tradisi dan moderniti. Dia dibesarkan di Kairo yang sentiasa berubah, menyaksikan perjuangan rakyatnya melawan penindasan kolonial dan ketegangan dalaman masyarakat yang sedang transit. Mahfouz menemui tujuannya dalam kata-kata, menggunakan penanya sebagai alat untuk memantulkan jiwa manusia dan mempersoalkan ketidakadilan dunia. Dia menghadapi sensor, kritikan dan bahkan percubaan pembunuhan, tetapi tidak pernah meninggalkan misinya untuk menceritakan kisah-kisah penting. Mahfouz mengajar kita bahawa tujuan tidak perlu berbunyi untuk menjadi mendalam. Kadang-kadang, ia terletak pada keupayaan memberikan suara kepada mereka yang tidak bersuara. Menerangi kebenaran yang ramai orang lebih suka abaikan. Karyanya adalah pengingat bahawa walaupun di tengah kekacauan kita boleh menemui kejelasan melalui seni dan refleksi. Dan kemudian kembali kepada Jack Ma, pengasas Alibaba yang menghadapi banyak penolakan sebelum mencapai kejayaan. Dia gagal dalam peperiksaan masuk universiti 2 kali, ditolak oleh pelbagai syarikat, termasuk McDonald's, dan menghadapi kesulitan kewangan terus-menerus. Tetapi dia tidak menyerah. Jack melihat potensi internet pada masa ketika sedikit orang di China boleh membayangkan kesannya. Dia menubuhkan Alibaba dengan modal awal yang kecil dan pasukan rakan-rakan yang bersemangat dengan teknologi. Hari ini, Alibaba adalah salah satu syarikat e-dagang terbesar di dunia, mengubah ekonomi global dan mencipta peluang untuk jutaan orang. Jack mengajar kita bahawa tujuan bukan hanya tentang mencapai kejayaan, ia adalah tentang mencipta nilai untuk orang lain. Dia mengingatkan kita bahawa kegagalan bukanlah akhir, tetapi permulaan perjalanan pembelajaran dan pertumbuhan. Contohnya menunjukkan bahawa walaupun dunia berkata tidak, kita boleh menemui kekuatan untuk berkata ya kepada tujuan kita dan kemudian akhirnya kembali kepada Yesus Kristus. Dia berkhutbah tentang cinta tanpa syarat, belas kasihan kepada yang termarginalkan, dan kerendahan hati sebagai kebajikan tertinggi. Yesus tidak datang dari kedudukan kuasa atau kekayaan. Dia dilahirkan di palungan, anak kepada ibu bapa yang sederhana. Namun, pesannya bergema di dunia dan terus menginspirasi bilion orang sehingga hari ini. Dia tidak mencari kemuliaan atau pengiktirafan. Dia mencari untuk berkhidmat. Dia menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, dan menghibur yang menderita. Hidupnya adalah contoh bagaimana tujuan sebenar lahir dari penyerahan total kepada sesama. Ketika dia berkata, "Kamu akan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri," dia memberi kita kompas untuk menemui tujuan kita sendiri. Dia mengingatkan kita bahawa tujuan bukan sesuatu yang kita capai sendiri. Ia ditemui dalam perkhidmatan kepada orang lain. Penyalibannya bukanlah akhir, tetapi permulaan warisan kekal. Dia mengajar kita bahawa walaupun dalam saat paling gelap, kita boleh menemui cahaya dalam pengorbanan dan cinta. Jadi mari kita kembali ke awal. Ingat kapal yang hanyut? Sekarang bayangkan bahawa walaupun di tengah ribut, jurunaut memutuskan untuk menyesuaikan kemudi. Dia tidak menunggu laut tenang, dia bertindak menggunakan tenaga ombak untuk keuntungannya. Begitulah cara kita harus menghadapi momen-momen kekacauan kita. Bukan sebagai mangsa yang tidak berdaya, tetapi sebagai pencipta aktif takdir kita. Tujuan tidak menghapuskan kekacauan. Ia memberi kita keberanian untuk menavigasinya. Menemui tujuan bukanlah satu peristiwa tunggal. Ia adalah proses yang berterusan, dinamik, mengalir. Kadang-kadang ia muncul sebagai wahyu tiba-tiba. Lain kali, ia tumbuh perlahan seperti pokok yang tumbuh di bawah penjagaan berterusan. Yang penting adalah kekal fokus. Terus bertanya mengapa, terus bertindak dengan niat, terus berjuang walaupun nampaknya seluruh dunia menentang Anda.
Ingatlah Malala, Rousseau, Tiradentes, Frida. Ingatlah semua orang yang datang sebelum kita dan menunjukkan bahawa tujuan lebih kuat daripada kesulitan apapun. Mereka tidak berbeza. Cara senamai, mereka manusia, penuh dengan ketakutan dan keraguan. Tetapi mereka memilih untuk terus maju. Mereka memilih untuk menemui cahaya dalam kegelapan. Dan anda juga boleh melakukannya. Ketika anda melihat ke belakang, di akhir perjalanan, yang siapa itu yang akan anda lihat? Jalan penuh tersandung dan jatuh, tetapi juga penuh kemenangan dan pencapaian. Jalan yang ditandai oleh keputusan berani, oleh momen-momen ketika anda memutuskan untuk tidak menyerah. Jalan yang dipandu oleh tujuan yang anda temui, walaupun dalam kekacauan yang paling mutlak. Dan tahukah anda apa lagi? Tujuan itu akan terus hidup walaupun selepas anda pergi. Ia akan menjadi warisan anda, jejak anda di dunia. Oleh itu, tarik nafas dalam-dalam. Lihatlah sekeliling. Lihatlah kekacauan, tetapi jangan takut. Ia hanya latar tempat cerita anda akan ditulis. Pegang kemudi, sesuaikan arah anda. Dan teruslah maju, dengan keyakinan bahawa anda sudah membawa segala-galanya yang anda perlukan untuk menemui tujuan anda. Masa depan sedang menanti. Tujuan adalah sauh yang membuat kita tetap teguh di tengah kekacauan. Ia adalah nyala api yang menerangi jalan kita. Walaupun dalam kegelapan yang paling pekat, ia adalah kemudi yang membimbing kita melalui ribut paling ganas. Dan pada akhirnya, ia adalah warisan yang kita tinggalkan untuk dunia. Jangan pernah meremehkan kuasa pencarian anda akan tujuan. Ia boleh mengubah hidup anda dan siapa tahu dunia. Kerana pada akhirnya tujuan bukan hanya tentang apa yang anda lakukan, tetapi tentang siapa anda menjadi sepanjang perjalanan.